sekalian, silakan Batis persilakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحفيظ الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوارد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المذل الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار دافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال صحيح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ya Muhammad, Datuk Haji Hadim Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Marawai Baru, Rakyat Konstitusi, Konstitusi, Ketua Pejabatan, Ketua Perwakilan seluruh keluarga Bandar Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbarakah ini dapat kita bersama-sama hadir, kita menghadiri serta menghayati program memperolehkan Al-Quran Al-Karim serta tazkirah yang akan disampaikan kepada pencerama kita sebentar lagi. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran yang kita sama-sama baca dan hayati pada pagi ini, semoga Allah akan nyempurnakan kita bersama dengan golongan orang-orang yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Qalaq mulai ayat yang pertama yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ahmad. Manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salih Sulaiman. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai Nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hitunglah masa iddahnya itu dengan betul, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Patuhilah hukum-hukum itu, kerana engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara yang lain. Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, iaitu rujuk, dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan atau melepaskannya. Dan hendaklah kamu menjadi saksi, menyempurnakan persaksian itu kepada Allah semata-mata. Dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya akan jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya.
serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan akan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya itu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya akan segala urusannya. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkan kepada kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin wa in حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا
بينكم بمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka itu di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka akan nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya itu. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka akan upahnya, dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. لينفق ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang, melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan, hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya. Maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras rapi, serta kami siksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya, dan menjadilah akibat perbuatan mereka itu satu kerugian yang besar. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan bagi mereka azab siksa yang seberat-beratnya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu setiap peringatan itu. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا. Dengan mengutuskan seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada kamu akan ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran, supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman dan beramal soleh dari gelap gelita kesesatan kepada cahaya hidayah petunjuk. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka di dalamnya akan selama-lamanya. Sesungguhnya Allah dengan yang demikian telah menghadiahkan kepada mereka sebaik-baik pemberian. Allahul khalaqa sab'a samawati wa minal ardh الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يتنزل الأمر بينهن لتعلموا
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Sadaqallahul Azim. Bagi teruskan majlis pada hari ini bila kita bersama-sama menghayati tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama kita dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah Majlis Bandar Hijau Baru. Yang saya hormati hormat Ketua Bandar Haji Azhari bin Daud, yang pengusaha, Tuan Setiausaha, Puan Timbalan Setiausaha, pengarah-pengarah, para pegawai dan warga Majlis Bandar Hijau Baru, dan tidak juga lupa kepada para pendengar dan seluruh warga Bandar Hijau Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dapat kita bersama-sama mulakan pada pagi kita hari ini dengan bacaan Al-Quran dengan permulaan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam keadaan kebaikan dan juga mengakhirkan diri kita, mengakhirkan kehidupan kita dengan perkara-perkara kebaikan, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang telah kita bacakan di dalam surah At-Talaq tadi,
yang dahulu kita telah pun selesai membaca dan bertadabbur sedikit daripada pengajaran surah At-Taghabun yang menerangkan tentang perkara-perkara kekeluargaan, menerangkan tentang bagaimana sikap orang-orang kafir dan balasan pada diri mereka, dan juga sebagai saranan kepada kita orang-orang yang beriman supaya sentiasa berwaspada, beringat akan segala fitnah yang berada di sekeliling kita, dan kekal untuk kita menjadikan Al-Quran dan juga hadis itu sebagai teman, sebagai pedoman kita supaya kita jauh daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan, melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyambung dengan surah At-Talaq ini, satu surah yang diturunkan juga ataupun dikatakan salah satu daripada surah Madaniyah yang mempunyai 12 ayat yang menerangkan kebanyakan di dalam dia itu menerangkan tentang hukum hakam yang berkaitan tentang talak, yang kita sebut sebagai talak, tentang perkahwinan. Jadi di sana ada peringatan-peringatan dan juga nasihat yang Allah berikan kepada diri kita untuk kita menjadikan hubungan kita dengan pasangan kita hubungan yang harmoni, hubungan yang baik, dan sentiasa dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memberikan peringatan dan penerangan mengenai mereka yang ingkar, dan juga Allah memberikan penjelasan mengenai hukum hakam, panduan kepada kita bagaimana sekiranya berlakunya talak di antara pasangan-pasangan tersebut. Dan dalam ayat yang kita baca tadi boleh kita lihat ada beberapa isi yang boleh kita ambil, antaranya mengenai ayat daripada ayat pertama hingga ke ayat ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita mengenai hukum hakam talak. Hukum hakam talak. Jadi mengenai hukum hakam talak kita tak bincanglah dalam ni, kerana satu perbincangan yang panjang. Cumanya kita boleh bagi mereka yang berpasangan ataupun bagi mereka yang ingin berkahwin, maka wajib, kita kata wajib bagi diri mereka untuk mempelajari tentang hukum perkahwinan ini. Bukan sahaja belajar tentang bab nikah, bahkan perlu untuk belajar bab tolak, kan, perceraian khulud, fasah dan sebagainya. Sebab terkadang kebanyakan di kalangan kita, pasangan-pasangan mereka yang tidak mengambil penting tentang hal ini, kadang-kadang mereka tak sedar mereka telah melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mereka sebenarnya dalam keadaan sudah bercerai, dalam keadaan kalau diikutkan perkahwinan mereka itu dari segi hukum telah pun toleran, tetapi disebabkan tidak ada ilmu, mereka tidak tahu, bahkan mereka memandang rendah tentang perkara ini. Jadi mereka bersama, tetap dalam keadaan bersama, sedangkan mereka pun sudah masuk dalam keadaan cerai ataupun terlerai. Jadi perkara itu boleh menyebabkan dosa dan sebagainya, dan menyebabkan bahkan boleh yang lebih membimbangkan, boleh menyebabkan nasab keturunan yang tidak baik dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kata wajib bagi kita yang berpasangan, bahkan mereka yang ingin berkahwin, dah pun yang dah berkahwin, maka hendak sentiasa juga mengulang kaji perkara-perkara ini supaya apa? Supaya kita sentiasa menjaga panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan ini. Dan juga Allah menerangkan tentang bagaimana iddah dan juga hasil dan juga kesan mereka yang bertakwa dan menjaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan menyerahkan urusan keluarga kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kerana dilihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku perkara ini. Berlaku perkara-perkara ini disebabkan di kalangan para sahabat ada yang mereka tersilap menceraikan isteri dalam keadaan haid, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan melalui ayat Al-Quran dan diberikan pengajaran kepada para sahabat bagaimana kalau nak menceraikan isteri dalam keadaan yang dibolehkan, yang dibenarkan. Sebagaimana kita kahwin, kita berkahwin, kita menikah dalam keadaan yang baik, maka adalah kita sepatutnya kalau ingin bercerai, bercerai pun dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan dengan dendamnya, dalam keadaan nafsunya dan sebagainya. Kemudian dan seterusnya Allah menerangkan tentang sikit panduan bagi mereka yang diceraikan di kalangan mereka yang telah pun tidak haid ataupun menopause, ataupun yang belum haid kerana terlalu remaja, kan? Tentang bagaimana iddah mereka sekiranya mereka ini diceraikan. Seperti dalam ayat tadi, contohnya ayat yang keempat dan yang kelima, Allah SWT menerangkan bagi mereka yang sudah pun menopause, kan, umur yang telah lanjut, kan, dan juga mereka perempuan yang dikahwini tapi maknanya masih lagi muda remaja,
belum datang maka di sana Allah berikan iddahnya itu adalah 3 bulan. 3 bulan. Kemudian bagi mereka yang mengandung diceraikan dalam keadaan masih lagi mengandung, maka iddahnya itu bila mana dia telah melahirkan anak. Itu dan juga iddah bagi mereka yang kematian suami 14 hari dan sebagainya. Semuanya kita boleh dapati panduan-panduan ini dan hendaklah kita lihat dalam kitab-kitab fiqh secara jelas ulama telah susun bagaimana iddah dan apa yang perlu kita jaga dan bila berlakunya perkara yang kita patut jaga. Kemudian seterusnya menerangkan tentang bila dah berlaku ceraian, jadi dan apakah tanggungjawab bagi lelaki dan apakah tanggungjawab bagi si isteri. Bila berlaku di perkara tersebut, apa yang perlu diberikan kepada mereka yang di dalam iddah, kan? Bukan maknanya bila dah bercerai dilepas terus. Ada perkara yang perlu diberikan, perlindungannya dengan nafkahnya dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan, maka hendaklah kita patuhi dan kita jaga kan, supaya kita masih duduk dalam Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi dikatakan mereka yang patuhi syariat. Dan kemudian juga di sana menerangkan tentang penyusuan kan, penyusuan oleh ibunya sendiri ataupun mereka yang tidak mempunyai susu ataupun mereka yang tidak berkemampuan, maka boleh bagi dirinya untuk mengupah orang lain menyusukan anak ini. Dan perkara penyusuan ini kalau pada zaman Nabi SAW, pada zaman jahiliah dahulu, mereka ni kan kata kalau menyusukan anak ni satu perkara budaya bangsa Arab kan, mereka akan hantar. Nabi SAW sendiri pun disusukan oleh orang lain. Kita tahu Suwaibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah kan, kerana banyak kelebihan juga daripada perkara berikut kan, dan menyusukan dengan orang-orang yang baik sebagai contoh. Cumanya bila kita kata bab penyusuan ni, maka hendaklah kita jaga juga. Bukan boleh main seberangan serah orang untuk menyusukan anak kita kan. Di sana ada panduan hukum dan ada perkara yang terkesan daripada penyusuan tersebut dari segi pantang larang, dari segi auratnya, dari segi perkahwinan dan sebagainya. Maka sangat perlu untuk kita faham bila mana kita ingin mengubah orang lain untuk menyusukan anak kita. Itu yang daripada ayat 6 hingga ke ayat yang ke-7. Kemudian dalam ayat yang terakhir, dalam konteks yang terakhir, iaitu 8 hingga ke-12. Ayat 8 hingga ke-12, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang bagaimana ancaman buruk, bagaimana azab bagi mereka yang mengingkari hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang lari daripada ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sedangkan sudah jelas datang kepada kita risalah, diterangkan oleh para alim ulama, banyak panduan-panduan yang sampai kepada kita, tetapi terkadang di kalangan mereka disebabkan hawa nafsu, disebabkan mereka ini terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan syaitan dan sebagainya, maka menyebabkan mereka lari, tak nak ikut apa yang diajarkan ataupun yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan di hari akhirat kelak nanti akan terbeliak mata mereka itu melihat akan ancaman dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sana juga Allah memberikan peringatan, Allah memberikan janji-janji yang baik kan, berita-berita gembira bagi mereka yang berkorban, bagi mereka yang menahan nafsu kerana mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang sabar kerana mengikut ajaran dan apa yang Allah telah sampaikan kepada diri mereka melalui Al-Quran dan Sunnah. Mereka jaga pantang larang, mereka jaga hukum Allah dan mereka jauhkan diri daripada perkara yang dibenci. Maka Allah berikan mereka orang yang berkorban begini, mereka yang bersusah payah begini, mereka yang menahan nafsu mereka ini, maka mereka nanti akan dijanjikan, akan diberikan berita gembira, akan diberikan nikmat yang besar di hari akhirat kelak disebabkan pengorbanan dan juga kesungguhan mereka dalam mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana Allah mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat setiap apa yang kita lakukan, dan Allah mampu untuk melakukan apa sahaja kepada diri kita. Sebab itu kita sebagai hamba yang lemah, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa memberikan kita kekuatan untuk kita terus mengikut jalan Allah, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk kita daripada lalai, daripada tidak mengikut apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebuah ringkas
apa yang boleh kita dapat daripada surah At-Talaq yang kita baca tadi. Dan daripada perkara tersebut ingin kita ambil pengajaran. Sedikit saya ingin kongsikan mengenai perbincangan tentang kriteria ataupun dikatakan sebagai keluarga sakinah, kan? Keluarga sakinah. Kita bila berpasangan, kita bila bernikah, bila kita tanya setiap daripada diri kita, mesti nak keluarga kita keluarga yang bahagia. Kita nak menjadi keluarga yang tenang, keluarga yang diridai Allah, keluarga yang tiada masalah sesama pasangan, yang tiada masalah sesama anak. Jadi bagaimana kaedah dan cara yang telah ulama susun supaya kita sampai pada keadaan yang kita inginkan tersebut. Dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, banyak dengarkan disampaikan para ulama bagaimana kriteria ataupun ciri-ciri keluarga sakinah, ada keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang. Dan dalam ayat Al-Quran pun tujuan Allah memberikan kita berpasangan supaya apa? Supaya datang ketenangan, kan? Kadang-kadang ada mereka yang tidak berkahwin tetapi bila saja dia bernikah datang ketenangan. Ada kelebihan. Ada mereka yang dah berpasangan tidak tenang, Allah berikan anak dia jadi tenang, kan? Ini antara hikmah dan nikmat, kelebihan kebaikan yang Allah berikan bagi mereka yang menyambut surah Allah Subhanahu. Dan Nabi pun sebut bagi pemuda-pemuda, Nabi mengingatkan tentang pernikahan dan perkahwinan. Bagi pemuda-pemuda yang mana pemuda ni nafsu dia sentiasa melonjak, kan? Kalau mana di kalangan kamu yang sudah mampu, maka kahwinlah, Nabi kata, kan? Nabi kahwinlah, kerana dia boleh menundukkan nafsu kita, menundukkan pandangan kita. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, dalam keadaan dia pun tidak mampu untuk tahan nafsu, maka memperbanyakkan diri mereka itu dengan berpuasa, kerana itu akan menjadi pendidik bagi diri. Maknanya apa? Islam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pernah menganjurkan kita supaya mencari ketenangan antara jalannya dengan menikah. Bahkan banyak dalam hukum hakam Islam yang menerangkan tentang kelebihan sedikit martabat mereka yang bernikah, kan? Sebab tu dalam susunan menjadi imam sekalipun, kan, kalau di kalangan 5 orang imam ada yang dah berkahwin, maka diaulakan yang dah berkahwin untuk menjadi imam. Bahkan itu bagaimana Islam meletakkan bagi mereka yang berpasangan ini satu kedudukan yang tinggi. Jadi tinggal lagi bagaimana kita nak jadikan kita dan pasangan dan ahli keluarga kita dalam keadaan sakinah. Kalau melihat pada ketenangan itu, dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih daripada Nafi' bin Abdul Harith, Nabi SAW bersabda, bi sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hadid, kan? Daripada kebahagiaan, ini tanda-tanda kebahagiaan Nabi sebut. Tanda-tanda kebahagiaan seseorang, yang pertama rumah yang luas, kan? Rumah yang luas. Masuk zahir, rumah yang luas. Sebab kalau sedikit zahirnya pun, bila rumah tu dalam keadaan luas, kan, dalam keadaan besar, ini secara zahir lah, secara besar, maka kadang-kadang boleh memberikan ketenangan kepada mereka yang berada di dalam, kan? Tapi kadang-kadang boleh berlaku sebaliknya, kan? Boleh berlaku sebaliknya. Kadang-kadang mereka yang mempunyai rumah yang luas, rumah yang sebesar-besarnya, tetapi mereka yang duduk di dalam tu dalam keadaan merasa kesempitan, kan, dengan emosi dan sebagainya. Ada orang yang rumah dia kecil je, rumah dia tak berapa besar, tapi ahli keluarga, kan, duduk beramai-ramai dalam keadaan tenang dan bahagia pun ada juga. Jadi di sini ketenangan di dalam rumah itu akan wujud bila adanya ketaatan dan amalan-amalan soleh. Wujudnya keluarga yang baik, yang soleh yang berada di dalam rumah tersebut, yang akan menjadikan rumah itu seolah-olah luas, kan? Seolah-olah luas. Itu yang pertama. Kemudian wal jarus soleh, dan kebahagiaan seorang itu tandanya bila dia mempunyai jiran-jiran yang baik, kan? Jiran-jiran yang baik, yang saling menghormati, yang tidak bersangka buruk, yang tidak berdendam, jiran yang saling menasihat, yang saling menjaga kehormatan kita dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-jaru qabla dar, kan? Dalam nak memilih tempat tinggal ni, Nabi SAW memilih jiran sebelum memilih rumah, kan? Sebab tu bila antara perkara yang kadang-kadang ulama pun menganjurkan kita, bila nak duduk di satu tempat, tengok juga sekeliling dahulu, kan? Tengok masjid jauh ke tidak, bagaimana keadaan penduduk di situ,
Kalau elok, maka digalakkan kita duduk di situ. Ini antara supaya apa? Supaya yang berada di sekeliling kita ini memberikan positif kepada diri kita, menyebabkan kita pun jadi positif. Tapi kalau kita berhadapan ataupun di sekeliling kita dengan jiran-jiran yang buat hal sendiri, kan? Mereka yang tak ambil tahu, mereka yang tidak menolong, itu akan menyebabkan kita pun kadang-kadang terkesan dengan perkara tersebut, menyebabkan tidak ada ukhuwah dan sebagainya. Sebab tu ketenangan dan kebahagiaan seorang itu melihat juga kepada jiran yang baik. Dan kemudian wal markabul hani, kan? Dan juga binatang tunggangan ataupun kenderaan yang selesa, kan? Kenderaan yang selesa. Kebiasaannya mereka yang ada tiga perkara ni, insya-Allah hidup tenang, kan? Walaupun secara zahir dan secara batin, secara hakikat, iaitu rumah yang luas, yang selesa, jiran yang baik, kemudian kenderaan yang elok, kan? Kita pun kalau kenderaan nak buat masalah je, pun lama-lama boleh jadi stres, kan? Emosi terganggu, kadang-kadang macam-macam perkara boleh tertangguh dan sebagainya. Jadi sebab tu dia kata ni antara tiga tanda, dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Sebab tu Nabi SAW menganjurkan kita supaya memperbanyakkan doa. Lagi-lagi ketika mana kita berwuduk, membaca Allahumma ighfirli dunubi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Kan? Satu doa yang Nabi ajar, bahkan ulama meletakkan doa ini boleh dibaca ketika mana kita ketika mana kita berwuduk. Allahumma ighfirli dambi, ya Allah ampunilah bagiku dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskan bagiku rumahku, rumah di dunia dan juga rumah di alam barzakh dan juga rumah di hari akhirat kelak. Kita mohon Allah luaskan, dan pun wabarik li fi rizki, dan berkatilah bagi kami rezeki-rezeki yang kami dapat, akan berkati. Itu tiga doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi dalam menurut Islam, apa kriteria antaranya, iaitu kita memastikan yang pertama pasangan yang soleh dan solehah. Ini kriteria sakinah. Kita nak isteri yang baik, maka kita pun perlu jadi baik. Ya, isteri nak suami yang baik, maka kita pun perlu jadi baik, kan? At-thayyibat lit-thayyibin, Nabi sebut, kan? Allah SWT sebut at-thayyibat lit-thayyibin, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, kan? Itu antara tanda. Kadang-kadang boleh juga berlaku dalam sirah-sirah dan kehidupan kita, berlaku sebaliknya. Itu sebagai pengajaran dan panduan. Tapi satu kebahagiaan itu datang bila kedua-duanya baik, kan? Kalau kita lihat tentang pasangan-pasangan, boleh berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, kan? Nabi Musa dan isterinya, terbalik, kan? Fir'aun dan juga isterinya. Fir'aun adalah lelaki yang tidak baik, tapi isterinya orang yang baik, kan? Antaranya juga Nabi Nuh dan juga isterinya, kan? Nabi Nuh orang yang baik, orang yang soleh, tetapi isterinya tidak baik. Kemudian kalau kita lihat yang kedua-duanya baik, siapa? Iaitu Rasulullah SAW dan juga bersama isterinya. Ini orang-orang yang baik. Jadi boleh berlaku juga pasangan kita tu sebalik, kan? Di antara suami dan isteri. Tapi pun begitu, kita kata kita cuba untuk sekiranya kita menginginkan pasangan kita itu pasangan yang baik, maka kita perlu membaikkan diri kita terlebih dahulu, dan dengan itu Allah SWT pasti akan satukan kita dengan perempuan-perempuan ataupun pasangan-pasangan yang baik, dengan taat kepada agamanya, dengan berimannya, dengan menjaga hukum hakamnya, dengan beramalnya, dengan menjaga pantang larangnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kalau nak keluarga sakinah, mak ayah kena taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kalau nak anak pandai baca Al-Quran, mak ayah kena baca Al-Quran. Kalau nak anak tu sembahyang, mak ayah kena sembahyang, kan? Kalau nak anak tu jadi orang baik, mak ayah kena cuba jadi baik. Kemudian yang kedua, tanda keluarga sakinah itu bila anak-anak yang berakhlak karimah. Anak yang baik. Kadang-kadang mak ayah dah baik, kan? Tapi anak itu rezeki. Sebab tu perlu untuk memberikan mereka itu didikan yang baik, kan? Sampaikan kepada mereka ajaran. Nabi SAW berpesan kepada kita, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah, tarbiyahlah anak kamu tiga perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiikum, cinta kepada Nabi, kan? Berapa banyak kita ceritakan kisah-kisah sirah-sirah Nabi kepada anak-anak kita, kan? Berikan mereka contoh apa yang berlaku pada zaman Nabi dan pada zaman para sahabat. Adakah kita telah sampaikan kepada mereka apa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat?
ataupun kita sampaikan kepada mereka benda-benda yang sebaliknya. Tu Nabi kata, didik anak kamu 3 perkara yang penting. Yang pertama, hubbi Nabi ikut. Kemudian yang kedua, hubbi ahli baiti, iaitu cinta kepada ahli keluarga Nabi yang berada di sekeliling Nabi dan juga yang berada di sekitar Nabi, iaitu di kalangan para sahabat, di kalangan para alim ulama. Ceritakan, dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, kan? Kalau kita pergi masjid bawa anak, kalau kita pergi dengar ceramah bawa anak, jangan tinggal kat rumah, kan? Kadang-kadang kita sebab tak nak, kan, anak ni mengganggu, kan, jadi malah nak melayan, dia tinggal kat rumah. Jadi bapak dia yang pergi, akhirnya bapak dia yang dapat. Lainlah kalau bapak ni datang balik, beri sampaikan apa yang dia belajar, tu alhamdulillah, dia sampaikan kepada isterinya, sampaikan kepada anak dia apa yang dia dapat di masjid, apa yang dia dapat ketika dia belajar, alhamdulillah. Tapi kalau kita rasa tak mampu, maka bawa sama-sama supaya keluarga itu pun dapat kepada mereka itu agama, dapat kepada mereka itu cinta Nabi, cinta orang-orang yang soleh. Dan kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran, adalah anak-anak ini supaya membaca Al-Quran, kan, membaca, mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca dengan Iqra yang muqaddam dan sebagainya, kan. Di samping kadang-kadang kita ni disebabkan terkadang memanjakan anak sangat, jadi menyebabkan kadang-kadang kita tersalah mendidik mereka, sehingga mereka menyebabkan mereka malas dan jauh daripada nak melakukan perkara-perkara kebaikan, apatah lagi perkara-perkara ibadah. Sebab tu dalam mendidik anak ni kita kena belajar juga, kan? Banyak panduan buku-buku Dr. Ain Al-Qarni dan lain-lain tentang bagaimana dan cara mendidik anak, dengan melalui cara Islam ataupun cara-cara yang terbaik yang lain. Maka ambillah panduan-panduan tersebut supaya kita dapat mendidik anak itu dengan baik, sehingga mereka membesar pun dalam keadaan baik, dan sehingga mereka menjadi orang yang berguna untuk masyarakat dan juga memberi manfaat pada agama. Kemudian yang seterusnya yang dikatakan keluarga sakinah itu, iaitu keluarga yang barakah, kan? Yang mana apa? Yang masuk daripada luar, iaitu rezeki yang dibawa, khususnya kepada mereka yang ketua keluarga lah, yang mencari rezeki, kan? Keluarga yang barakah antaranya, iaitu bila adanya rezeki yang keluarga, sesuatu keluarga itu dia miliki adalah rezeki yang halal dan barakah, yang diambil daripada luar. Kadang-kadang disebabkan sumber rezeki yang tidak baik, yang tidak ada barakah, yang kita bawa masuk ke dalam rumah, itu yang kadang-kadang menjadikan faktor besar, menjadikan keluarga kita akan cacar merbak, anak yang tidak mengikut cakap, kadang-kadang pasangan yang degil, sama mereka tidak faham, memahami, kadang-kadang sama mereka tidak berlaku taat dan sebagainya, nipu dan sebagainya. Bila apa? Kerana rezeki yang masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan rezeki yang tidak baik. Kemudian yang kedua, iaitu ajar diri kita dan ahli keluarga kita supaya memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu keluarga barakah. Dia bukan sama keluarga mereka saja, tapi dia membantu juga orang lain, kan? Ajar anak sedekah, kan? Ajar anak supaya membantu orang yang susah, kan? Kadang-kadang kita jumpa satu keluarga ni, kan? Mereka bersama-sama bila bulan Ramadan atau masa-masa tertentu, satu keluarga pergi bantu orang, kan? Anak dia tolong angkat beras, isteri dia tolong masak dan sebagainya, beri kepada orang. Jadi kalau wujud keluarga macam ini antara tanda keluarga barakah. Bukan hanya untuk diri mereka saja, bahkan mereka menjadikan seluruh ahli keluarga mereka itu memberi manfaat kepada manusia yang lain, kan? Menginfak, membantu anak. Kadang-kadang perkara ini akan mendidik anak itu sampai besar, kan? Dia akan bawa amalan itu kepada keturunan-keturunan yang seterusnya. Ini keluarga yang barakah, membantulah, kan? Bantu agama, bantu masyarakat, kan? Sebagainya. Kemudian keluarga sakinah, tadi barakah. Kemudian wujudkan keluarga sakinah, iaitu kita saling faham dan kenal ahli keluarga, kan? Bagaimana kriteria, bagaimana anak, bagaimana ciri-ciri dia, kan? Kadang-kadang sesama ahli keluarga pun belum lagi kita saling faham, kan? Sesama pasangan pun belum lagi saling faham. Jadi bagaimana nak wujud kasih sayang dan sebagainya. Jadi perlu saling faham. Kemudian wujudkan kemesraan, terima kekurangan pasangan, terima kekurangan anak. Jangan sampai disebabkan kekurangan tersebut kita memarahi, kita mengabaikan dan sebagainya.
Kan kadang-kadang ada mereka yang diuji dengan pasangan ataupun anak yang serba kekurangan dan sebagainya, maka di situ adalah ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi antara keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, iaitu mereka saling menerima kekurangan yang ada pada pasangan ataupun anak-anak. Kemudian saling mereka itu menegur satu sama lain dalam kebaikan. Ini keluarga yang tenang. Kan kadang-kadang kita nampak mungkin anak ada terbuat silap, kita tegur cara yang baik. Pasangan kita melihat ada terbuat silap, kita tegur cara yang baik, bukan kita diam saja. Mungkin anak pun melihat ibu bapanya dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, maka tegur dengan cara yang baik. Bukan maknanya tak boleh tegur langsung, tegur juga dengan cara yang baik supaya wujud ketenangan dalam keluarga tersebut dan sesama mereka ini sentiasa berlapang dada dalam setiap hal. Kadang-kadang dengan perkara kecil, kadang-kadang dia dibesar-besarkan menjadi konflik yang besar. Kadang-kadang boleh tak tegur siapa di dalam rumah, kan, sesama adik-beradik, sesama pasangan. Kan seorang tidur dalam, seorang lagi tidur kat luar, kan? Tidur dan sesama pasangan tu dalam keadaan tidak bersemuka, berpaling dan sebagainya. Kadang-kadang kedua-duanya tidak berlapang dada, kan? Jadi lebih-lebih lagi dalam urusan dunia, maka berlapanglah dada, kan? Kerana yang kita inginkan adalah ketenangan. Setiap hari kita nampak orang yang sama dalam rumah, kan? Tapi disebabkan sesama mereka ini sombong, sesama mereka ini cuba untuk tidak berlapang dada, maka menyebabkan mereka tidak bertegur, dan bila tidak bertegur akan tidak wujud kasih sayang dan sebagainya. Jadi yang seterusnya berlapang dada. Kemudian yang seterusnya keluarga mawaddah, barakah, sakinah, keluarga mawaddah, kan? Kita kata saling cinta mencintai, kan? Cinta kerana Allah. Sekali-sekala berikan yang terbaik kepada pasangan, berikan yang terbaik kepada anak-anak. Dari segi sayangnya, dari segi pendidikannya, dari segi nafkahnya, apa sahaja yang boleh kita berikan kepada mereka, berikanlah dengan perkara yang terbaik kepada pasangan. Supaya apa? Supaya wujud cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya yang dikatakan keluarga sakinah itu, keluarga yang baik itu adalah keluarga rahmah. Kan? Keluarga rahmah yang dirahmati, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sentiasa ikhlas dalam berkasih sayang, bukan di hadapan saja tetapi di belakang mereka tidak jujur. Kemudian mereka sesama mereka ini taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah dan anak mereka semua dijaga dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesama mereka bertanggungjawab melaksanakan peranan masing-masing. Suami melaksanakan peranan dia dengan baik, isteri melaksanakan peranan dia dengan baik, anak-anak melaksanakan peranan dia dan tanggungjawab dia dengan baik, maka insya-Allah keluarga ini akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga iaitu keluarga ini keluarga yang sakinah itu bila mereka ini sentiasa memberikan, cuba untuk mengorbankan. Kadang-kadang satu perkara mengorbankan ini satu perkara yang susah, tapi datang kadang-kadang sakinah dan kebahagiaan suatu keluarga itu bila disaling pada diri mereka ini memberikan pengorbanan kepada yang lain, kan? Kadang-kadang apa yang disayang dia berikan, kan? Kita kadang-kadang suami kan sayang duit tapi berikan kepada anak, kan? Kadang-kadang anak sesama adik-beradik, kan? Kadang-kadang dengan satu perkara kerana melihatkan adik-beradik yang lain tu susah, adik-beradik yang lain tu nakkan sesuatu, kan? Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan duitnya untuk membantu adik-beradik yang lain dan sebagainya. Jadi bila wujud perkara ini, maka perkara ini akan memberikan ketenangan dalam sebuah keluarga, supaya lahir keluarga yang boleh memberi manfaat kepada agama dan bangsa, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara panduan keluarga sakinah yang ditunjukkan oleh Islam, yang ditunjukkan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini di kalangan kelompok-kelompok yang mereka mendapatkan pilihan duduk dalam keluarga sakinah, dan keluarga kita ini akan duduk bersama dengan keluarga-keluarga yang soleh di hari akhirat kelak, dan dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah taala. Amin. Kita terus menjaga segala hukum Allah, kita terus menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan kita cuba elakkan diri kita dan berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya fikir setakat itu saja tentang pengajaran dan juga kebaikan yang boleh kita ambil daripada surah At-Talaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kita untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin. Di
saya kira setakat itu saja. Apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sebanyak kita bersiaran di dalam Majlis Darul Baru dalam program Budaya Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bersuara pada pertemuan yang akan datang. Kita sama-sama tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.